TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat petang. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Nama saya Nisa K. Saya akan menemani anda bersama-sama dengan guru selama 1 jam kita bersiaran. Baiklah, kawan-kawan semua, memandangkan Nisa pun dah dalam mood raya ni nampaknya. Nisa ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, subjek kita hari ini adalah geografi di mana kita akan mengulang kaji subjek ataupun topik tingkatan 4 bab 2 skala dan jarak. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita saksikan profil ini. Baik semua, jom kita persilakan Cikgu Muhammad Zaki yang merupakan guru mata pelajaran geografi dari SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang. Apa khabar Cikgu? Okey, baik, alhamdulillah. Ataupun dikenali sebagai TS Muhammad Zaki, Cikgu, ya betul Cikgu? betul. Nak saya panggil Cikgu atau panggil TS? Cikgu lah lebih mesra. Cikgu lebih mesra, betul Cikgu. Macam mana Cikgu perjalanan ke sini ke Didik TV, macam mana perasaan tu? Alhamdulillah, perjalanan lancar dan gementar ni. Gementar, tak apa, jangan gementar. Kalau Cikgu gementar, saya lagi gementar. Baiklah, hari ini kita akan mengulang kaji topik tingkatan 4 di subjek geografi iaitu skala dan juga jarak. Sebelum tu kan Cikgu, saya nak jemput Cikgu ke meja saya ni Cikgu. Meja ajaib saya panggil kerana di sini kita akan melakukan SOP dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu kita sanitasi tangan kita terlebih dahulu. Saya pakai sanitasi tangan saya. Ini adalah kelaziman ataupun norma baharu yang perlu kita amalkan di mana saja kita berada. Contohnya Cikgu kan tak lama lagi dah nak raya. Ya, betul. Kita akan menyambut perayaan dan berjumpa dengan saudara mara yang ada di dekat dengan kita lah. Maklumlah kita tak boleh nak rentas negeri. Dalam daerah. Ya, betul. Tetap menjaga SOP yang telah ditetapkan dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Contoh macam Cikgu ada poket plastik. Saya ada bekas macam ni Cikgu. Okay. Jadi kita boleh simpan pelitup muka kita. Yang penting ianya kekal bersih dan selamat untuk digunakan kembali. Janji tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Dan apabila ianya sudah kotor, jangan lupa untuk tukar pelitup muka anda kepada pelitup muka yang baharu. Baiklah Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit. Hari ini kita nak belajar mengenai topik ulang kaji tingkatan 4 bagi calon-calon SPM 2021. Kita mungkin Cikgu boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi apa yang kita nak belajar pada hari ini Cikgu. Silakan. Okey, sebelum saya masuk topik yang lebih lanjut, saya nak tanya Nisa, asal mana? Saya asal Pahang Cikgu. Pahang. Ya. Jauh tak nak datang sini? Daripada Pahang ke sini jauh jugalah Cikgu. Berapa jauh tu? Alamak, beberapa ratus kilometer jugalah Cikgu. Berapa minit Nisa? Berapa minit? Kalau saya yang bawa ni mak saya mesti marah. 1 jam 30 minit Cikgu. Oh, naik kereta lah maksudnya. Naik kereta, betul Cikgu. Okey, apa yang Nisa cakap, yang kongsikan kepada kita tadi, melibatkan 2 perkara. Ya, Satu, Cikgu. tempat. Tempat Tempat di mana tadi? Di Pahang Cikgu. Di Pahang. Kemudian ada letak, ada cakap berkaitan dengan jarak dan juga masa. Betul. So maka untuk tajuk pada hari ini iaitu bab 2 tingkatan 4 skala dan jarak. Skala dan jarak. Baiklah Cikgu, saya sebenarnya tidak berkesorangan. Saya ada kawan-kawan, tapi kawan-kawan saya akan join kita selepas ini. Saya nak kongsikan kepada anda semua sebuah video pandangan calon-calon berkenaan dengan subtopik ini iaitu skala dan juga jarak. Apa kata mereka? Jom sama-sama kita saksikan. Didik TV KPM. Saya Muhammad Firdaus bin Mazlan dari SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang, calon SPM 2021. Untuk soalan skala, saya mempunyai masalah untuk mengira skala jarak jalan raya yang tidak lurus di dalam peta. Saya amat meminati mata pelajaran geografi, namun terdapat beberapa bab yang agak sukar bagi saya untuk difahami, seperti bab skala dan jarak. Banyak kemahiran teknikal yang perlu saya pelajari. Saya amat menyukai subjek geografi kerana perbincangan di dalamnya berkaitan pengalaman sebenar. Hari ini saya harap saya dapat mengulang kaji bab skala dan jarak yang amat sukar bagi saya. Didik TV
KPM. Dia rakan-rakan kita, cikgu, ada yang kata minat betul dengan subjek geografi tapi ada bab yang mungkin agak sukar pada mereka seperti bab skala dan jarak ni. Betul-betul ke susah, cikgu? Betul. Ada yang kurang mahir matematik mungkin akan ada masalah. Jadi macam mana nak bantu mereka, kawan-kawan kita ni, cikgu? Okey, saya akan bantu hari ini. Yang sukar kita akan mudahkan hari ini. Ya, betul. Jadi hari ini adalah hari di mana rakan-rakan kita terutamanya calon-calon SPM 2021 untuk betul-betul beri perhatian selama kita bersiaran ini. Ambil pensel dan kertas dan sediakan sekiranya ada buku teks bersama-sama dengan mereka. Boleh rujuk juga buku teks. Sebelum kita pergi kepada mata pelajaran hari ini, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan jumpa selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa K dan kita bersama-sama dengan Cikgu Zaki dari SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang, Cikgu ya. Topik kita hari ini adalah skala dan jarak di bawah subjek Geografi tingkatan 4. Jadi kawan-kawan saya calon-calon SPM 2021, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, bertemu kembali ya. Ya. Saya ulang lagi sekali ya, tajuk yang saya akan bincangkan pada hari ini berkaitan dengan skala dan jarak. Ya. Okey. Mungkin Nisa pernah tengok kot papan tanda yang selalu kita jumpa bila kita menunggang motosikal ataupun kita nak menuju ke mana-mana destinasi. Ya, cikgu. Nisa tahu ke warna biru ni untuk apa? Alamak cikgu, saya pun kurang pasti apa maksud papan tanda biru, papan tanda warna perang dan juga warna hijau. Cikgu sebenarnya kan, walaupun saya ni sangat teruja nak belajar pada hari ini, saya nak ajak kawan-kawan saya, cikgu. Kawan-kawan saya dah tunggu dah ni nak masuk kelas. Jom kita jemput rakan-rakan kita dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baharu, Kedah. Hai semua, apa khabar? Hai. Maaflah kawan-kawan, Nisa teruja sangatlah tadi terus nak mulakan pembelajaran. Jom cikgu kita berkenalan nak dengan kawan-kawan kita ni. Kita mulakan dengan Azarina. Silakan perkenalkan diri anda. Salam sejahtera. Saya Nur Azarina Izzati binti Muhammad Yusof dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baharu, Kedah. Baik, terima kasih. Seterusnya Nazrul, sila perkenalkan diri. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazir Kuan bin Ismail dari Sekolah Menengah Kewasaan Sultan Ahmad Tajuddin. Baik, seterusnya kita silakan Aiman. Silakan Aiman Azhar. Salam sejahtera. Saya Aiman bin Azhar dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin dari Bandar Baru, Kedah, Darul Aman. Baik, terima kasih. Hafizah, silakan. Salam sejahtera. Nama Nur Hafizah binti Saidin dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah. Baik, Daniel, sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Hakim bin Rosli dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah, Darul Aman. Terima kasih. Seterusnya Nurul, silakan. Salam sejahtera. Nama saya Siti Nurul Naim binti Saharin dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah, Darul Aman. Terima kasih. Cikgu, inilah kawan-kawan saya, cikgu. Jauh dari Kedah. Tapi kan cikgu kan daripada Pulau Pinang, Bukit Mertajam. Tapi kawan-kawan kita ni daripada Bandar Baharu, Kedah. Macam mana boleh bertemu di sini ni, cikgu? Macam mana boleh kenal? Ya, kita boleh bertemu dalam alam maya sebenarnya. Ya, Nisa, betul. Okey, boleh saya mulakan? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, sebelum tu saya nak tanya Aiman lah. Pernah tengok ke warna hijau ni untuk biasanya nampak di mana? Papan tanda warna hijau. Biasanya nampak di tepi jalan. Tepi jalan di mana tu? Di sepanjang jalan mana? Mungkin Aiman nak bagi tahu nampak di jalan raya highway, cikgu, highway. Highway di lebuh raya biasanya Lebuh raya, akan ya. dipaparkan contohnya berwarna hijau. Kemudian jalan daerah atau jalan negeri kita paparkan dalam warna biru. Dan kemudian warna coklat ini menunjukkan kawasan Pusat apa, Nisa? tarikan, cikgu. Ya, kawasan pelancongan. Okey, dalam dua perkara yang ada kat sini ya. Yang pertama adalah tempat. Betul. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan jarak. Okey, maksud jarak di sini adalah jarak atau adalah satu berapa jauh ukuran daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya mungkin Nisa nak pergi ke Ipoh. Betul. Okey, daripada Ipoh ni maksudnya Nisa mungkin akan lihat papan tanda itu di Kuala Lumpur. Menunjukkan bahawa ukuran tersebut bermula daripada Kuala Lumpur
ke Ipoh ataupun sempadan daerah di Ipoh. Okey, boleh ke pelajar-pelajar di rumah dan juga pelajar-pelajar SMK Sultan Ahmad Tajuddin? Semua okey ya? Okey, boleh? Boleh. Okey, terbaik. Okey, saya teruskan. Okey, kita masuk kepada format SPM tahun 2021, format baru KSSM, iaitu saya fokus kepada bahagian A ya. Bahagian A ini melibatkan bahagian soalan 1 berdasarkan peta topografi. Melibatkan kemahiran geografi yang membawa markah sebanyak 15 markah. Namun demikian, untuk tajuk skala dan jarak ada satu soalan yang bernilai 2 markah. Penting tak 2 markah tu, Nisa? Penting cikgu, nak cukupkan nak dapat A mungkin? Betul. 98 nak dapat A. 100. Okey, baik. Seterusnya, kita cuba belajar dulu tentang peta lakar. Kadang-kadang pelajar ni dia rasa takut tengok peta lakar. Betul. Sebab banyak Nisa sini ya. Saya pun takut cikgu. Nisa pun takut. Saya ingat pelajar-pelajar pun dia ada rasa ketakutan. Okey, kita lihat kat sini dia ada ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya yang diwakili dengan menggunakan simbol di sini ya. So pelajar kena faham simbol. Tak faham simbol mungkin akan ada masalah. Namun demikian, simbol telah diberikan di dalam peta. Okey, baiklah. Yang penting saya nak tunjukkan pada kamu, kenali rujukan grade RG. So apabila soalan tanya, dia akan bagi tahu kita tentang rujukan grade. Okey, di sini adalah rujukan grade iaitu garisan timuran. Di sini nombor ni dinomborkan menuju ke arah timur. Baik. So 86, 87, 88. Kemudian garisan utaraan daripada 50, 51, 52. Rujukan grade ini adalah diberikan secara bayangan di atas bumi. Nisa maksudnya Nisa tadi bagi tahu saya tadi kedudukan tempat asal Nisa tadi. Sebenarnya tempat Nisa tu telah dinomborkan dengan garisan bayangan di atas bumi. Maksudnya semua tempat yang ada di dunia ni telah diletakkan garisan. Okey. Untuk yang lebih lanjut lagi, kita panggil garisan ini adalah garisan latitude dan juga longitude. Boleh semua pelajar-pelajar SMK? Masih mengikuti ya? Boleh. Okey, saya nak tanya Daniel lah. Boleh ke Daniel? Tanya dia cikgu. Okey. Kedudukan satu tempat tu akan dinomborkan dengan garisan mana dulu? Garisan yang timuran, garisan timuran. Ya, garisan timuran dahulu Garisan timuran dahulu, kemudian diikuti dengan garisan utaraan. Yes, garisan utaraan. Jadi pelajar kena fahamlah nak baca yang mana dulu. Ada soalan bertanya tentang kedudukan sesuatu tempat, contohnya bukit ataupun gunung. Okey, soalan tersebut bertanya tentang kedudukan contohlah saya bagi dekat sini Kampung Bayu. So pelajar kena berikan rujukan grade timuran. Kemudian diikuti dengan garisan utaraan. Baik, seterusnya perkara yang sangat penting dalam peta adalah mesti ada skala. Okey, skala ni diberikan kepada kita ada 2, iaitu satu skala pecahan dan kedua adalah skala lurus penuh. So, pelajar mesti boleh membaca salah satu daripada skala yang diberikanlah, sama ada mereka mahir membaca skala pecahan begini 1/50,000. Baik. Okey, Nurul boleh baca dekat saya tak 1/50,000 apa maksud dia tu? Nurul? Nurul jangan lupa buka mikrofonnya. Okey. 1 cm mewakili 0.5 kilometer. Okey, betul. Okey, dia dah tukarkan 50,000 sentimeter ni sebenarnya sentimeter. Ya. Dia dah tukarkan kepada kilometer. Sebenarnya bila kita baca yang ini, kita akan baca 1 sentimeter di atas peta mewakili 50,000 sentimeter di atas bumi. Jadi ada ke orang ukur pakai cm di atas bumi, Nisa? Macam tak ada je cikgu. Impossible kan? 50,000 sentimeter kan. Okey, kita akan tukarkan unit kepada kilometer. Untuk soalan ni kamu kena tahu sentimeter dan juga kilometer sahaja. Sangat mudah saya rasa. Okey, untuk yang kedua, skala lurus penuh juga diberikan skala lurus penuh. Yang paling penting bila kamu baca skala lurus penuh, kamu kena tahu jarak di sini Jarak di sini adalah berapa? 0 hingga 1, 1 hingga 2, 3 hingga 4. Azharina kot. Boleh bagi tahu saya? Boleh baca tak skala ni? Azharina, okey. Boleh baca tak untuk saya? Yang ini? Itu jarak dia
2 cm. 2 cm. 2 cm. Okey. Bersamaan? Bersamaan 1 km. Ya, betul. 1 kilometer. Jadi bila kita tengok dalam peta, memang tetap tetap nisab walaupun SPM tahun bila pun dikeluarkan peta 2 cm bersamaan dengan 1 kilometer. Baiklah, boleh saya teruskan lagi? Okey, jom cikgu. Okey, yang paling penting. Yang ini ya, ukuran 2 cm di atas peta ini mewakili 1 km di atas bumi. Maka 1 cm bersamaan 0.5 km. Sebab kita akan kira jarak sebentar lagi. Nak tukarkan daripada sentimeter kepada kilometer. Nak tukar jarak di atas peta kepada jarak yang sebenar di atas bumi. Saya boleh ingat tak? 1 cm bersamaan dengan 0.5 kilometer. Okey. Baiklah, seterusnya sedikit saya akan masuk, iaitu berkaitan dengan sela tegak kontur yang berjarak 20 meter. Ini juga ada di dalam peta topografi. Sebab untuk mewakili apa ni agaknya? Siapa boleh jawab? Siapa tahu mewakili apa tu lukisan yang dekat bawah tu? Mewakili apa ni? Saya. Okey, Nazrul Ikhwan, silakan. Mewakili apa? Ketinggian. Ya, betul. Dia mewakili Ya, ketinggian sesuatu tempat. Okey, maksudnya sebab peta tidak boleh memberikan gambaran ke atas. So gambaran ke atas tu, ketinggian sesuatu gunung tersebut diwakili dengan kontur. So 20 meter ni ditetapkan bahawa beza satu garisan ini kepada garisan 40 ni. Okey, so dia bernilai 20 meter. Kadang-kadang ada soalan tanya tentang ketinggian puncak. Ini sesen trigonometri, contohnya Bukit Ria. Bukit Ria ni, so dia tanya berapa ketinggian Bukit Ria. Okey, kadang-kadang dalam peta di kontur nombor kontur tersebut diberikan hanya beberapa garisan sahaja. Yang selebihnya kita kena kira sebab dia dah bagi tahu kita sela tegak kontur adalah 20 meter. 20 meter. Okey, jelas? Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan petunjuk ni. Pelajar tengok petunjuk pun saya ingat dia rasa takut. Saya rasa berpinar mata masing-masing, cikgu. Ya, betul. Tapi sebab kita sayangkan geografi ni, saya rasa mudah untuk dapat geografi ni A, senang dapat markah. So kita cubalah baca ya. Ciri-ciri buatan jalan contohnya, dia ada garisan-garisan yang tersendiri. Kemudian kita ada ciri-ciri berkaitan dengan jalan raya dan jalan kereta api. Seterusnya adalah ciri buatan lain-lain dalam pelbagai binaan. Kemudian kita ada ciri-ciri hidrografi buatan. Kemudian tumbuh-tumbuhan. So banyak kita cuba baca. Sebenarnya dalam peperiksaan telah diberikan. Okey, seperti yang saya tunjukkan di sini ya. Baik, cikgu. Okey. Kalau kita lihat dari segi peta di sini, kadang-kadang peta tu yang dikeluarkan sebenarnya peta dalam negara kita juga, Malaysia. Tapi sebab kita telah ubah. Okey, pihak lembaga periksa telah ubah simbol, ubah nama tempat, menunjukkan kita nak berikan satu gambaran yang jelas tentang negara kita dan kita nak tanya soalan lah. Tapi saya harap pelajar jangan takut. Contohnya pelajar yang bagi tahu saya dia rasa seronok bila ada laut. Contoh macam ni ya. Kenapa bila ada laut, cikgu? Bila ada laut, ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dia tak banyak. Okey, kita ada laut. Maksudnya suku peta ini dia ada pelaut. Jadi dia dah membayangkan kawasan tepi laut. Tapi kalau saya tunjukkan peta yang seterusnya ini, penuh. Berselirat di semua, cikgu ya. Ciri-ciri fizikal dan budaya dengan jalan raya, dengan hutan banyak. So ini menyebabkan pelajar-pelajar rasa takut. Okey, tapi saya harap jangan takutlah kan. Kita nak skor A. Betul, kita nak skor A dalam geografi SPM 2021 ni, kawan-kawan. Ya, betul. Okey, di sini juga dipaparkan iaitu petunjuk peta telah diberikan. Cuma pelajar kena biasakan diri untuk kenal simbol-simbol yang ada di dalam peta. Baik. Okey, tak apa. Okey. Baik, seterusnya sedikit saya nak bagi kuis kot. Boleh kot? Boleh. Apakah alat untuk mengukur jarak melengkung yang panjang di atas peta? Okey, di atas peta jarak melengkung. Pelajar-pelajar SMK Sultan Ahmad Tajuddin? Alat untuk mengukur jarak melengkung yang panjang di atas peta. Siapa tahu jawapannya boleh angkat tangan. Nazrul dah pening kepala dia tu. Alamak. Macam mana kan? Okey, jarak melengkung di atas peta yang panjang. Kalau tak ada yang angkat tangan, kita pilih nama. Peta ni kecil ya? Ya. Cuba kita bayangkan peta ni sangat luas. Macam mana kita nak ukur?
Kita nak mengukur atas peta cikgu kan? Ya, peta yang luas. Kata kunci. Ya? Okey, Nurul Naim silakan. Opisometer. Ya, betul. Betul, Opisometer. Sejenis opisometer. alat macam ni bentuk dia. Inilah opisometer. So kita golekkan dia punya tayar tu ikut dia punya lengkung-lengkung. Contohnya lengkung sungai, lengkok jalan raya. Menggunakan alat ni lebih mudah, dia terus bagi bacaan. Kemudian yang kedua, cuba kita tengok roda pengukur jarak. Pernah tengok tak Nisa? Pernah nampak cikgu. Di mana? Kadang-kadang kat tepi jalan orang tengah buat kerja kan dia ukur. Ya, betul Nisa. Kita tengok apa dia buat kan, dia golek. Macam tu main kan. golf tapi bukan. Panas-panas, kesian kan? Betul cikgu. Okey, seterusnya. Cara untuk mengukur jarak dalam peta. So, dua perkara yang saya akan kira kat sini iaitu pertama adalah kira jarak lurus. Kemudian yang kedua adalah jarak melengkung. Kemudian peralatan-peralatan yang digunakan. Ini opisometer, pembaris dan juga benang diperlukan. Kadang-kadang pelajar bawa benang yang jahit baju tu dia tak sesuai. Halus sangat cikgu. Halus sangat. So menyebabkan bacaan yang kita dapat tu tidak tepat. Sebaiknya kita boleh ambil benang, kita main layang-layang. Pernah main layang-layang Nisa? Pernah cikgu. Dia macam tebal sikit je benang dia tu kan cikgu kan? Pakai benang apa Nisa? Alamak, nama dia saya tak ingat cikgu tapi dia warna coklat. Pernah dengar layang-layang terputus talinya? Macam dalam lagu cikgu ya? Sebab dia guna benang jahit. Benang jahit. Okey. Sian kan? Okey, seterusnya, apakah alat yang digunakan untuk mengukur jarak lurus di atas peta? Ini senang. Siapa nak jawab? Kita pilih lah cikgu. Berebut. Okey, silakan. Siapa cikgu? Silakan, siapa-siapa boleh? Daniel, silakan Daniel. Pembaris. Pembaris. Lagi? Jangka tolok. Okey, so ada dua kat sini ya. Jangka tolok dan juga pembaris. Ini pembaris. Terima kasih kawan-kawan. Ini jangka tolok. Okey. Cuma jangka tolok ni kurang digunakan sebab bahaya, sebab dia tajam. Biasanya soalan berkaitan dengan jarak lurus ni kurang ditanya dalam peperiksaan lah, sebab dia menggunakan alat-alat yang berbahaya macam ni ya. Betul. Okey. Soalan yang seterusnya berkaitan apakah aplikasi skala dan jarak dalam kehidupan kita? Siapa ada nak tak? jawab yang ni? Dalam kehidupan kita. Saya. Aiman. Okey, Aiman. Aiman, silakan Aiman. Boleh menggunakan Waze. Menggunakan Waze. Lagi? Waze, ada lagi? GrabFood. Okey, lagi? Foodpanda. Okey, lagi? Nampak sangat selalu guna. Penerbangan. Sistem penerbangan. Ya, dalam sistem penerbangan. Contohnya dalam penerbangan kita tak nampak ya papan tanda ke atas awan. Betul. Tapi macam mana digunakan? Okey, dia gunakan ada satu sistem yang dibangunkan untuk mengesanlah di mana kedudukan untuk pergi bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau tidak macam ni dia cakap, tuan-tuan dan puan-puan, anda akan tiba sebentar lagi. Betul ke tidak? Betul. Sebiji cikgu. Sebiji. Okey. So, macam mana dia anggarkan bahawa kita akan tiba sebentar lagi? Maksudnya dia melibatkan jarak dan juga skala. Masa. Ya. Masa. Itu dipanggil masa itu dipanggil jarak relatif. Ingat lagi tak pelajar-pelajar? Jarak relatif. Oh ya. Melibatkan kos dan masa. Kalau jarak dalam kilometer itu kita panggil jarak mutlak. Okey, ini adalah aplikasi yang banyak digunakan di zaman ni lah saya rasa. Dalam penerbangan, dalam aplikasi peta, kemudian syarikat-syarikat penghantar makanan nak hantar makanan dengan cepat, berapa minit, berapa meter. So kena lajulah untuk hantar makanan dan sebagainya. Okey, Nisa. Cikgu, macam penerbangan kan cikgu kan, dia ada umumkan kita akan tiba di lapangan terbang dalam masa, kita akan mendarat dalam masa 30 minit. Itu kira jarak relatif cikgu kan? Ya, 30 minit itu jarak relatif, betul. Jarak relatif. Baik cikgu, baik. Okey, seterusnya kita tengok langkah untuk mengukur jarak. Okey, ini kadang-kadang pelajar dia skip, dia tak ikut. Pertama sekali adalah kita tandakan lokasi. Bila dapat soalan, kita tandakan lokasi di mana sebab soalan akan berikan pada kita. Dia akan bagi kita rujukan grade RG. Okey, saya nak tanya, kamu jumpa soalan RG 4 atau RG 6 dalam soalan? Azarina, boleh bagi tahu jawapan tak? RG 6 atau RG 4? RG 4. RG 4. Yang lain? Nurul ada Nurul?
RG4 atau RG6? 6 angka. Okey, RG6 Azarina RG6 sebab dia lebih spesifik. Okey, contohnya saya nak bagi tahu Nisa. Okey, Nisa nanti pergi sembahyang di masjid. Baik. Pada rujukan grade ini. Baik. Kita tak boleh bagi tahu Nisa RG4 Betul. RG4 sebab dia tidak spesifik. Mungkin Nisa akan nampak di sana masjid. Tapi bila RG6, dia akan bagi tahu spesifik masjid. Di masjid. Di sini. Okey. Okey, sebab kita menggunakan peta, bila kita baca RG6, contohnya RG6, RG 1, 5, 2, 4, 3, 6. So, banyak number kat sini. So, ini yang merupakan garisan timuran, ini garisan utaraan. So, dia bagi lebih spesifik tempat. Nanti Nisa cari masjid tak jumpa nak sembahyang tarawih. Betul tak? Kalau RG4 tu mungkin nampak atapnya je, cikgu. Nampak dari jauh, kat mana nak pergi kan? Betul tak? Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan kita tentukan lukis sama ada kita nak gunakan kaedah garis lurus ataupun ukur jangka tolak atau menggunakan benang. Kita kena tentukan sama ada melengkung atau dia lurus. Dia lurus. Kemudian yang ketiga ialah kita ukurkan dengan pembaris. Bila kita ukuran dapat menggunakan benang ataupun jangka tolak, kemudian kita letakkan di atas pembaris, kemudian kita akan dapat bacaan lah. Kemudian kita akan tukar kepada jarak yang sebenar, iaitu kita akan tukarkan kepada unit apa? Unit apa? Unit apa? Jarak sebenar ni unit apa? Ya, unit kilometer. Seperti yang Cikgu Zaki ada sebutkan tadi, kita gunakan 2 unit saja dan skala jarak itu sentimeter dan kilometer. Betul, Cikgu? Ya, betul. Ya, saya dah mengikuti ni. Bolehlah ni Cikgu sambil SPM 2021. Boleh dapat 2 markah. Dapat 2 markah dah kat situ. Baiklah, untuk mendapat lebih markah lagi dan kita lakukan aktiviti bersama-sama selepas ini, jangan ke mana, kita berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Sebentar tadi kan Cikgu, kita telah terima video ucapan daripada adik Muhammad Nakib. Terima kasih. Bersempena dengan hashtag terima kasih Cikgu. Maklumlah Sambutan Hari Guru dah tak lama lagi. Pada 16 Mei akan tiba. Jom kita teruskan latihan untuk subjek kita pada hari ini, iaitu geografi di bawah topik skala dan juga jarak. Apa yang kita nak lakukan ni Cikgu? Okey, untuk Nisa saya ada tugasan sebab saya nak Nisa guna peralatan yang saya sediakan. Senang je, pembaris saja. Kemudian saya nak minta pelajar-pelajar SMK Sultan Ahmad Tajuddin kira untuk kami, boleh tak? Boleh. Tukarkan kepada Clear. Boleh. Okey, tukarkan kepada jarak yang sebenar di atas bumi. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Berapakah panjang pantai di dalam peta? Okey. Pantai betapa panjang ni Oh, jatuh. Okey. So panjang kita tengok pantai. Nisa, sekarang ni kita ada isu ada masalah berkaitan dengan kawasan pantai kita makin mengecil. Betul. Agak-agak Nisa lah. Pantai ni di mana ni? Pantai di ni sebelah negeri mana agak-agak Nisa? Kalau di Laut Nusantara, macam di Pulau Pinang je Cikgu. Bukan ke Kelantan Cikgu? Kelantan ya. Okey, betul. Betul Nisa. Okey, di Kelantan. Tetapi kita tak letaklah negeri yang sebenar, kita tak letak nama tempat tu yang sebenar. Okey, kita tengok pantai makin lama makin mengecil kawasan ni, tapi nampak lurus je. So menunjukkan bahawa kita boleh ukur jarak menggunakan kaedah pembaris. Ya, jarak lurus menggunakan pembaris. Boleh tak Nisa ukurkan? Boleh Cikgu. Saya cuba Cikgu kalau daripada bawah ni sampai atas. Okey, sampai atas. Saya dapat 27 cm Cikgu. Okey, 27 cm. Cepat pelajar di rumah. Cuba kira sekarang. Tukarkan kepada jarak sebenar. 27 cm. Okey, tepat kat situ. Baik. Tukarkan kepada kilometer. Kalau kita ingat tadi, 1 km bersamaan dengan 0.5 km, 2 cm bersamaan dengan 1 km. Berapa jarak dalam kilometer bagi ukuran 27? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa kawan-kawan kita? Silakan. Saya. Ya, Nurul Naim. Apa jawapan? 13.5 km. Okey, tak apa, kita biarkan dulu. Nazrul, jawapan yang sama ke tak? Sama-sama.
Okey, sama dia kata. Okey. So bermaksud betul lah jawapannya adalah 13.5 kilometer. Okey, baik Nisa, silakan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita tengok soalan ni ya, iaitu berapakah panjang pantai dalam peta di dalam paparan skrin ya. Berbeza dengan peta yang Kakak Nisa yang buat tadi ya. Berbeza. So di sini saya berikan 11.4 cm, saya dah kira kat rumah. So kita tukarkan kepada kilometer dengan kita darabkan 0.5 kilometer. Okey, so jawapannya 5.7 kilometer. Kadang-kadang pelajar lupa nak letak unit. Baik. Okey, lupa letak unit dapat markah ke tak? Saya rasa tak dapat markah cikgu. Betul ke? Sebenarnya ini susah saya nak jawab. Mungkin nanti bila peperiksaan SPM, mereka panel-panel akan bagi tahulah jawapan. Tapi untuk saya hari ini, jangan lupa tulis unit kilometer. Untuk jawapan yang lebih yakin, tahu betul. memang betul ni. Okey, baiklah. Baik, kita tengok berapakah panjang sungai Asam dalam peta. Sungai Asam di sini ya. Ya. Jauh Sungai Asam. Tapi dia melengkung cikgu. Melengkung. Macam mana kita nak, apa kaedah yang kita boleh gunakan? Pelajar-pelajar kat rumah. Di rumah menggunakan benang. Ya, benang. Aiman. Gunakan benang. Benang. Lagi yang kedua, kita gunakan apa? Benang dan Opisometer. Okey. Opisometer tak boleh dibawa dalam peperiksaan. Betul. Kita nak guna apa? Kertas. Okey, pita kertas. Tapi tidak tepat. So kita gunakan benang dan juga pembaris sahajalah. Kita ada benang, kita tak ada pembaris, susah nak kira. Betul tak? Cikgu. Okey. Di sini saya akan ajarlah bagaimana kita nak ukur jarak melengkung. Okey, biasanya kita akan letakkan di paparan di sini ya. Saya dah ambil beberapa jauh perjalanan ya. Daripada atas ni sampailah ke bawah. Saya letakkan, biasanya saya akan gunakan pensel. Okay, ada pelajar dia ada cara tersendiri, kadang-kadang dia guna kuku. Kuku tu boleh letak satu-satu. Tapi sekarang ni saya tunjukkan kita gunakan pensel yang tumpul. So kita letakkan di sini. Okay, kita letakkan. Kita tolakkan dia. Okey. So kuku kita mesti letak di atas. Kemudian kita letak kuku, tangan kita akan ikut yang seterusnya lah. Kemudian kita tarik. Kemudian seterusnya lah sampai habis. Sampai kita dapat habis. Kemudian kita tandakan. Tandakan di hujung dia. Okay, selepas kita dah tandakan di hujung dia, contohnya kita dah tanda hujung dia, kita akan ukurkan menggunakan pembaris. Contohnya, contoh yang saya berikan kat sini. So katakan kita dah ukur dah jarak dia menggunakan benang. So kita letakkan menggunakan pembaris meter ni. So kita ukur lah dia punya jarak yang sebenar dia. Baik. Saya ingat tak susah. Tapi kadang-kadang walaupun kita rasa ini senang je. Tapi nampak senang ya. Perbezaan jawapan itu menyebabkan kita berbeza markah. Okay, sebab yang penting kita nak ketepatan. Betul. Ketepatan kita. Sebab tu benang memainkan peranan penting. Cara kita ukur jarak lengkok tu sangat penting. Baik, kita tengok soalan. Okey, saya dapat kat sini, saya kira kat rumah dah lah. Iaitu 13.4 cm. Bersamaan dengan berapa kilometer di atas bumi? Ada jawapan tak? Siapa boleh kirakan? 13.4 cm. Darab dengan 0.5 panjang ni ya. Kilometer. Kira-kira. Saya cikgu. Okey, berapa? Azarina. Silakan Azarina. 6.7 kilometer. 6.7 kilometer. Kita tengok jawapan. Betul ke tak? Okey, betul. Betul jawapannya. Ada kalkulator ke dekat rumah? Cikgu, saya nak tanya cikgu, kalau dalam peperiksaan kertas geografi ada melibatkan kira-kira seperti jarak yang kita tengah belajar ni. Jadi pelajar boleh bawa kalkulator semasa peperiksaan ke cikgu? Okey, boleh. Sangat penting sebab dia ada banyak soalan. Saya cakap tadi Nisa, dia ada 13 soalan yang melibatkan kemahiran geografi. Soalan bahagian A saja satu soalan ada 13 soalan. 13 soalan yang mewakili 15 markah. So dia tanya bearing sudutan, dia tanya rujukan grade, dia tanya skala, dia tanya jarak. So banyaklah kemahiran-kemahiran yang diuji di situ. So penting kalau tak bawa tu kita garu kepala lah kot. Boleh tak? Okey, seterusnya kita tengok
Sikit saya bagi kesukaran Sikit kat lagi, sini ya. ya. Berapakah jarak dari masjid Kampung Pesisir? Ini soalan yang sebenar lah. Yang Ya. tadi soalan main-main je. Betul. Okey, ini soalan yang sebenar. Sebab diberikan rujukan grade, kemudian ke Masjid Kampung Pantai pada RG 924512. Di dalam peta, berapakah jarak? Maksudnya jarak daripada masjid ni Baik, okey. pergi ke masjid sini. Okey? So dia kena ukur lah jarak melalui jalan raya. Okey? Di sini saya dah kira lah. Baik. Okey, iaitu 6.2 cm. Saya ukur pakai benang, kemudian saya gunakan pembaris. So Tapi, saya dapat ya. 6.2 cm. Cikgu, tapi lokasinya nampak lurus. Boleh guna pembaris terus tak, cikgu? Boleh. 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 Okey, lurus kita boleh potong lah. Ya. Okey, kita potong bahagian-bahagian yang lurus. Okey. Okey, macam ni ya. Ada bahagian yang tak lurus, kita kena Benar. lengkokkan sikit pembaris tersebut. Kita buat bacaan, contohnya kat sini kita kita kat sini kita dapat 5 cm. Okey. Kat sini kita lekok sikit, kita bentukkan pembaris tu dia mengikut yang kita dapat ni, contohnya 2 cm. Kemudian yang ini kita dapat 5 cm juga. Ya. So kita tambahkan lah. 5 dapat 12 cm. Okay. Ada pelajar dia buat macam ni. Ya. Okey, dia tak ada benang. So biasanya nasib lah kalau soalan tanya bukan sungai. Kalau soalan tanya sungai, saya ingat gaduh kepala selagi sekali. Ya, cikgu kalau ukur-ukur dapat pula perpuluhan 0.1, 0.2 tu macam mana kira-kira tetap masukkan di dalam kira-kira kita Ya, lah. kita ambil perpuluhan yang pertama. Perpuluhan yang pertama. Okey, macam ni 3.1 kilometer. Kita ambil perpuluhan yang pertama sahaja. Ya. Okey. Okey, baiklah. Cikgu, tadi kita dah lihat video ucapan bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Kami di Didik TV juga turut menerima kad ucapan fizikal dan juga kad ucapan digital. Saya mulakan dengan kad ucapan fizikal dululah cikgu ya. Saya nak bacakan kad ucapan yang dikirim kepada kami. Saya pilihlah satu, ada banyak cikgu yang kita terima yang cantik-cantik. Saya pilih yang ini, yang berwarna-warni, yang sungguh comel ni. Kiriman daripada adik. Kita lihat namanya. Oh, tidak ada namanya di dalam, tak mengapa. Ucapannya, jasamu akan kami kenang selama-lamanya. Thank you teacher. Terima kasih cikgu. Jadi itu adalah kad ucapan fizikal yang kita terima. Kita juga ada kad ucapan digital. Di mana macam cikgu cakap tadi lah, zaman sekarang ni kan kita tidak terpisahkan oleh jarak. Dengan teknologi, kita juga ada kiriman kad ucapan yang akan kita tunjukkan di skrin anda bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu, di mana tema kita tahun ini sama seperti tahun lalu, iaitu berguru demi ilmu bina generasi baharu. Ini dia kad ucapan kita. Kita dapat lihat ucapannya, kehadiranmu dirindukan, ungkapanmu menginspirasikan, sikapmu diteladani, nasihatmu menyejukkan hati. Hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih kepada mereka yang mengirimkan kad ucapan kepada kami di Didik TV. Baiklah cikgu, jom kita teruskan dengan latihan seterusnya untuk kawan-kawan kita ni. Saya nak ucapkan terima kasih cikgu jugalah. Ya, silakan cikgu. Sebab kepada cikgu saya juga. Boleh tak macam tu? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik, kita masuk kepada latihan yang keempat. Baik. Okey. Kita tambah sikit kesukaran, iaitu Baik, saya tanya tentang tambang. Tambang. Berapakah tambang Pak Mat dari Masjid Kampung Pesisir untuk bertemu Pak Abu di Masjid Kampung Pantai RG 924512, sekiranya charge 1 km adalah RM1.80. Maksudnya dia ada dua perkara di situ. Ya. Satu adalah berkaitan dengan Lokasi, jarak cikgu. jarak. Yang kedua berkaitan dengan tambang. So kita kena kira dua kali kiraan. Okey. So biasalah mungkin Pak Mat ni masjid di Kampung Pesisir ni tengah pengubahsuaian. So dia nak pergi jumpa Pak Abu semayang di Kampung Permai. Cerita dia macam tu lah, contoh kan. Okey. Macam mana kita nak kira? Nurul, ada cadangan tak? Macam mana kita nak kira dapatkan? apa dulu? Kita kira 3 darab dengan 1 RM1.80. Okey, so kita dapat jarak dulu, betul Nurul? Kita dapat jarak dulu, kemudian baru kita tukar kepada tambang. Betul Nurul? Betul. Ya, Okey, kita tengok betul ke salah. Okey. Yang pertama sekali kita akan tukar kepada jarak yang sebenar. Iaitu saya kira 6.2 cm, kita darab dengan 0.5. So kita dapat 3.1 km. Okey, kemudian kita tukarkan kepada tambang. Baik. Okey, mungkin
mungkin Pak Mat ni naik apa ke teksi atau sebagainya. So teksi itu mengenakan tambang ataupun naik bas dan sebagainya. So kita darab dengan RM1.80 sebab charge 1 km adalah RM1.80. So apa beza 1 km dengan RM1.80 ni? Apa beza? Apa beza? Beza dia adalah dari segi teori dalam dalam tajuk ni. ya. Ini jarak apa ni? 1 km ni adalah Jarak mutlak. ya, Nisa dah bagi tahu jarak mutlak. Betul cikgu Okey, betul Nisa. Okey, RM1.80 adalah jarak apa? Nisa dah beri jawapan 1 km merupakan jarak mutlak. Jadi RM1.80 adalah Jarak apa? Jarak relatif. Apa Jarak maksud relatif. jarak relatif ni? Apa maksud jarak relatif? Siapa boleh bagi tahu? Jarak relatif ni apa? Ya, Azarina. Jarak relatif ni apa? Masa dan kos. Masa dan kos. Tapi dari segi apa yang kita boleh faham, masa dan kos ni boleh berubah. Ya, betul cikgu. Okey, boleh berubah-ubah. Kalau jarak mutlak ni tak boleh berubah. Tak berubah. Bermaksud Nisa nak balik kampung, jarak dia tetap sama. Betul? Tapi dulu Nisa naik bas lompat-lompat kan. Ya, betul, cikgu. Jauh lambatnya sampai. 4 jam baru sampai. Jadi sekarang Nisa dah naik kereta. Ya. Berapa jam Nisa? 1 jam 30 minit sahaja kalau 1 jam memandu 30 sendiri. minit. Kalau dulu naik bas berhenti di sana, Ya, betul. naik bas lain berhenti di sini, baru nak sampai. Sehari baru sampai rumah, betul tak? Betul cikgu. So menunjukkan bahawa RM1.80 ni adalah tambang. Tambang. So tambang ni mungkin lagi 10 tahun dia akan berubah. Kemudian segi masa mungkin kita dah bina Lebuh Raya kereta api laju contohnya. Mana nak tahu Shinkansen ada kat Malaysia kan macam mana. Okey, so kita boleh pergi dengan cepat. Betul. Okey, ini beza. Beza antara jarak mutlak dan juga jarak relatif. Cikgu tekan je pada slide tu. Iya, betul. Okey. So jawapan dia adalah RM5.58. So Pak Mat kena bayar dekat teksi itu RM5.58. Saya tambah sikit kesukaran. Okey, soalan Tambah seterusnya. lagi kesukaran. Okey. Berapakah masa yang diambil oleh Pak Mat dari Masjid Kampung Pesisir bertemu Pak Abu di Masjid Kampung Pantai? Sekiranya masa yang diambil oleh Pak Mat menaiki basikal 1 km adalah selama 5 minit. 5 minit, baik. Okey, sekarang ni kan orang suka cycling kan? Betul, lebih sihat cikgu. Lebih sihat. Okey, so Pak Mat pun naik basikal lah. So 1 km dia ambil masa 5 minit. Okey, soalan dia berapa masa yang diambil oleh Pak Mat? Jadi di sini kita tahu kita kena kira jarak dahulu, Ya. kemudian baru kita tukarkan kepada masa, cikgu Ya. kan? Okey. Boleh tak pelajar-pelajar di rumah kita kira masa? Mungkin kita boleh tanya mereka dahulu kalau jarak yang diukur Cikgu Zaki dapat 6.2 saya dah bagi dah kat cm. sini. Darat dengan 0.5 berapa jarak? Kita kira jarak dahulu. Berapa jarak? Berapa jarak yang kita dapat? 6.2 cm darab 0.5 km. Jadi Nazrul berapa Nazrul? 3 km. 3 km. Okey, 3+1 km. Kilometer. Kadang kita tukar pada masa yang diambil oleh Pak Mat. Okey. Berapa Kalau lama ni 1 Pak Mat kilometer, nak cycling ni? Kalau 1 kilometer 5 minit 15 masa yang diambil. minit. Berapa? 15 minit Nazrul jawab dengan penuh 15 confidentnya. minit. Okey, Nisa, 15 saat. saya tak bagi markah lagi. Tak bagi markah lagi. Kenapa cikgu? Ada lagi kesilapan. Okey. Okey. Baik. Kita darab 5 minit tu betul dah. Betul, Kita tengok okey. jawapan yang saya bagi ya. 15 minit 30 saat. Lagi tepat Nazrul. Lagi tepat, Kalau cakap ya. 15 minit, Pak Cik kata ni, Pak Cik cakap ada 30 saat lagi tak sampai ni. Okey. Kalau kita beritahu, okey Pak Mat 15 minit je. Tapi kalau kira dengan betul-betul 15 minit 30 saat. 5 minit ni kena ditukarkan kepada 60 ya, saat. kita tukar kepada saat dahulu Saat, baik. Barulah kita dapat tukarkan kepada satu nilai masa yang lebih tepat. Ya, dan kita telah kira jarak tadi merupakan 3.1
kilometer. Ya. Kawan-kawan kita tadi nak mudah 3 kilometer lah, bundarkanlah kan. Alang-alang tu darat dengan 0.5 minit, maaf. Biasalah kadang-kadang kita cakap datang rumah aku sekejap je. 10 minit dah sampai. 10 minit, ya. Yang kita nak kereta ni 10 minit tak sampai-sampai, betul tak? Ya, betul cikgu. Mungkin ada halangan di jalan raya ke kan? Ya, betul. Tapi mungkin kalau jalan lengang mungkin kita boleh sampai dengan cepat. Betul. So banyak perkara yang kita perlu perhatikan kat sini ya. Okey. Inilah peringatan soalan jarak relatif. Ada soalan dia akan tanya, tapi jarang-jarang dia tanya. Tapi kita kena bersedia untuk soalan-soalan macam ni. Contohnya soalan tambang tadi yang saya dah bagi contoh. Tambang, mungkin tambang teksi, tambang bas dan sebagainya. Kemudian kita kena tengok juga soalan, mungkin tanya tambang pergi dan balik. Contohnya mungkin Nazrul nak pergi sekolah, daripada rumah nak pergi sekolah, kemudian balik ke rumah pula. So kita kena berhati-hati pergi dan balik. Atau dalam soalan dia panggil berulang-alik daripada sekolah ke rumah. Okey. Kemudian seterusnya berkaitan dengan soalan jarak mengikut masa. So berhati-hati sama ada kita nak darabkan dengan minit ataupun saat. Kena berhati-hati sebab jawapan cara kamu menentukan jawapan kamu. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok pula kesalahan-kesalahan dalam skala yang biasa pelajar lakukan. Ukurannya tidak tepat. Okey, ada tadi pelajar dalam video cakap tidak tepat, kemudian berbeza jawapan. Kalau kita tengok jiran sebelah, kawan kita sebelah, apa jawapan aku tak sama? Okey, tengok sebelah kiri pula tak sama. Okey, salah di mana? Kemudian akhirnya menyebabkan kita berbeza markah. Kita bagi juga markah, tapi bezanya 1. Walaupun 2 tu sangat penting untuk kita dapat. Contohnya mungkin kita nak dapat A, nak dapat 100% kan? Okey, 98 nak naik 100. 2 markah ini datang daripada sini. Mungkin kita tak tahu kan. Okey. So jawapan pelajar, contoh jawapan pelajar, jawapan sebenar adalah 3.0 kilometer. Ini adalah 2 markah. Markah penuh 2 markah. Tapi ada pelajar mungkin dia salah tengok, mungkin dia gelabah dan sebagainya, so dia tak dapat jawab. So dia jawab tidak tepat, ada perbezaan. So menyebabkan 2.9 diterima sebagai 1 markah ataupun 3.1 kilometer yang atas lebih sikit itu dia diberikan 1 markah. Tiada markah selain daripada jawapan yang lain. So berbezanya 1 saja. Okey? Boleh tak pelajar-pelajar rumah? Semua okey ya? Okey, sayanglah. Soalan skala ni kalau kita dapat kuasai, kita cepat-cepat je jawab, kemudian kita boleh gunakan masa tersebut untuk soalan-soalan lain. Betul. Okey. Kemudian yang kedua adalah pelajar gagal mencari kedudukan sesuatu tempat dalam peta. Okey, dia tak faham baca grid, rujukan grid dia tak faham untuk baca. Okey, kemudian peta dengan banyak simbol, dia takut. Okey, tengok simbol banyak dia takut. Ataupun mungkin terkeliru. Mungkin ada sesetengah simbol yang nampak macam lebih kurang sama. Jadi jika tidak mahir mengenal pasti simbol-simbol ini pun boleh jadi kesalahan, boleh menjadikan murid-murid tu salah menjawab soalan cikgu ya. Ya, betul. Sebab tu saya tekankan kat sini, kita kena faham untuk baca peta ni. Sebab soalan peta ni sebenarnya kita cuba mahirkan sebab dia akan tanya banyak lagi soalan. Sebab 15 markah berkaitan dengan soalan peta. Peta sahaja 15 markah. Banyak tu cikgu. Ya. So kita boleh peruntukkan masa untuk ulang kaji. Kita pastikan bahawa kita kuasai 15 markah ini. Kita kuasai kemahiran. Kemahiran ni Nisa, kita tahu dengan tidak tahu je. Nisa pandai masak? Saya boleh masak alhamdulillah. Okey. Okey, Nisa dengan terus terangnya cakap pandai masak. Okey. Ada pelajar cakap boleh-boleh lah. Maksudnya kemahiran menguasai teknik memasak tu kurang. Masak nasi mungkin tak jadi nasi, jadi benda lain, jadi bubur sebagainya. Contohnya goreng telur mungkin tak jadi telur, mungkin dah pecah dia punya kuning telur tersebut. Sebab kemahiran ni saya rasa untuk kemahiran contohnya matematik macam ni, kita tahu dengan kita tidak tahu saja. Kalau kita tahu sampai bila-bila kita tahu. Betul. Okay, Nisa. Baiklah. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Saya harapkan apa yang kita bincangkan hari ini di bawah subjek geografi, topik kita adalah skala dan jarak, topik ulang kaji tingkatan 4 bab 2 dapat memberi input dan juga orang kata apa, refreshment lah untuk rakan-rakan kita yang akan mengambil SPM 2021. Saya nak tanyalah kawan-kawan saya yang ada di sini, kawan-kawan dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, anda semua okey ya? Kalau okey bagi double thumbs up. Okey, ada tak yang nak tanya soalan ni cikgu? Ada soalan. Ada yang tanya soalan, mungkin ada yang terkeliru, terkusut di kepala. Ada. Nazrul, silakan. Nazrul tanya apa tu? Silakan. Cikgu.
kalau kita nak ukur peta dunia kan, Okey. kita nak guna jarak relatif ke atau jarak mutlak? Peta dunia, cikgu. Okey, maksudnya Nazrul ni nak terbang. Ha. Mungkin nak pergi ke Siberia, nak pergi ke China. Ya. Mungkin daripada Kedah, dia nak berbasikal ataupun naik kereta pergi ke Mekah, pergi ke China, pergi ke Rusia dan sebagainya. Oh, dia tengah buat persediaan ni, cikgu. Sebab dia ada minat untuk travel. Ya. So kita kena ambil kira dua perkara. Satu, jarak mutlak. Kita Jarak kena mutlak. tahu berapa kilometer. Baik. Yang kedua, kita kena tahu naik apa. Betul? Mungkin Nazrul dia nak naik kereta, dia nak beli kereta, kemudian dia nak naik kereta. Ada orang suka naik caravan. Okey, sampai kat mana-mana dia boleh tidur, rehat dan sebagainya. So perbezaan kenderaan itu menentukan perbezaan jarak relatif melibatkan masa dan kos. Kalau naik penerbangan lagi cepat sampai. Ya, betul. Kalau penerbangan saya kira jarak relatif lah, cikgu. Kita just kira lagi 2 jam saya akan sampai di Barcelona contohnya. Ya, betul. Lagi 14 jam akan sampai di San Francisco. Okey. Contohnya contoh kita naik Trans-Siberian daripada China pergi ke Moskow. Ya. Okey, boleh pergi ke merantau di negara-negara di Eropah. Wah. Seronok saya rasa. Mungkin naik TGV. TGV tu di Perancis. Kita boleh naik train bawah tanah. Wah, seronok saya rasa. Saya ingat baca geografi ni dia membuka satu lembaran di seluruh dunia saya rasa. Melibatkan jarak dan juga masa. Sebab kita sangat seronok dengan perjalanan melancong dan sebagainya. Okey, baiklah. Cikgu, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin cikgu boleh saya bagi cikgu 30 saat. Wah, waktu jarak relatif untuk kita beri kata-kata akhir kepada calon-calon SPM 2021 untuk subjek geografi, cikgu. Silakan. Okey, untuk calon-calon SPM, saya harap kamu kuasai kemahiran peta. Sebab ini salah satu cara untuk menjimatkan masa. Sebab kita ada soalan melibatkan esei, perlu bagi idea dan pandangan, perlu bagi fakta, huraian dan contoh. Pelajar kadang-kadang pening nak jawab soalan fakta, huraian dan contoh, nak cari idea, apa penyelesaian pada soalan, nak bagi langkah, nak bagi cadangan-cadangan. So banyak. Jadi bila kita kuasai bahagian kemahiran, saya pasti soalan lain juga dapat membantu anda menjawab dengan lebih baik. Ya, jadi kuasai asas, beri perhatian kepada cikgu yang mengajar, jangan lupa buat banyakkan latihan untuk memahirkan diri dan bersedia dalam kepada menuju SPM 2021. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zaki dari SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang dan juga rakan-rakan saya dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Bandar Baharu Kedah. Terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021 petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. 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 Didik TV KPM. Ibu doakan semoga berjaya di dalam SPM 2021. Teruskan usaha dan tingkatkan usaha dan berdoa semoga berjaya di dalam SPM tahun ini. Sebagai seorang ibu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Didik TV kerana telah berjaya menyiarkan program ulang kaji bagi subjek geografi pada hari ini. Sebagai seorang ibu, saya berharap anak-anak saya dan juga anak-anak di luar sana akan berjaya dengan cemerlang dalam mata pelajaran geografi. Sekian, selamat maju jaya.